Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja, Duli Yang teramat mulia Tuanku Raja Muda, patik mohon perkenan beri Tuanku berdua untuk menyampaikan tazkirah ringkas. Ampun Tuanku. Yang berhormat dan Tuan CEO, para asatizah, hadirin sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan daripada Anas, kata Anas, jamaah sana. Kata Anas, innahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli wa yad'u Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard, atau boleh dibaca juga badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kata Anas, satu hari aku duduk dengan Nabi, dia duduk dengan Nabi. Ada satu orang lelaki, dia salat. Kemudian dia doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta daripadamu, bi anna lakal hamd, sesungguhnya bagimu lah pujian, la ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau, al-mannan, yang sangat memberi, badi'as samawati wal ard, penghias langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai dzal jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan dan yang memuliakan, ya hayyu ya qayyum, wahai hayy, wahai qayyum, yang maha hidup, the ever living, dan ya qayyum, qayyum ni terjemah Melayu apa? Yang menegakkan segala kehidupan, the sustainer of all existence, kan? Yang Nabi dengar, Nabi kata, qad da'allaha bismihil azim alladhi idha su'ila bihi ajab, alladhi idha du'iya bihi ajab wa su'ila bihi a'ta. Nabi kata dia telah doa dengan nama Allah yang maha besar, yang dengan doa, dengan nama itu, kalau satu orang berdoa dengan Tuhan, Tuhan akan jawab, dan jika meminta, dia akan beri. Hadis ni, dan ada hadis-hadis yang serupa dengan ini, tentang apa yang dinamakan dengan Ismullahi Al-A'zam ataupun Ismullahi Al-Azim, seperti mana nama Allah yang maha besar, yang Nabi kata idza du'iya bihi ajab, kalau satu orang panggil Allah dengan nama tu, Tuhan mustajabkan doa dia. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika diminta Tuhan dengan menggunakan nama tu, Tuhan akan berikan. Bahas panjang perbahasan para ulama, tapi saya nak sebut beberapa hal dalam masa yang ringkas 1-2 minit ni. Dalam hidup kita ni, ada orang yang dia sweet talker, dia cakap manis. Kita pergi minta tak dapat, tapi dia kalau pergi minta dapat. Datuk Kamarudin cakap manis ni. Kalau dia satu orang yang dia cakap, kalau dia pergi pujuk, dia pujuk dapat. Kerana manusia ni, kita ni, manusia ni pengetahuan kita terhad. Kita tengok pada apa yang dia cakap lah kan. Kadang-kadang tak mau bagi pun, dengar ayat dia, orang kata kita lemah tengkok.
Allah Maha mengetahui, Allah tidak macam manusia. Tapi Allah Azza wa Jal mengetahui apa yang ada dalam dada hambanya. Apabila hambanya mengungkapkan ungkapan yang dia suka, selaras ungkapan itu dengan apa yang ada di dalam dada dia, maka Allah memustajabkan permohonan dia. Itulah rahsia para awliya, orang-orang yang kita lihat bila disebut mustajab. Itu juga orang yang dikata qala alladhina indahu ilmun minal kitab, yang dekat Nabi Sulaiman, orang yang ada ilmu daripada kitab. Saya nak sebutnya dalam ungkapan ini ialah ada banyak perkataan yang orang ni sebut. Nabi ni, kita tengok banyak hadis, kadang-kadang ada sahabat bila dia doa bagus, Nabi bagi hadiah pada dia. Nabi kita pandai kau doa. Kerana manusia ini dia panggil fiqh doa. Fiqh di dalam berdoa. Dalam doa orang ni, dia doa, Nabi dengar, bukan Nabi ajak dia, dia doa. Dia yang atok ayat tu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta daripadamu, bi anna lakal hamd, bagimu pujian, la ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau, al-mannan, engkau maha memberi, badi'as samawati wal ard, penghias langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kemudian dia minta. Saya nak ulas yang hujung ni, ya hayyu qayyum, dan kemudian ya dzal jalali wal ikram. Pasal tuan-tuan, banyak ustaz-ustaz di sini, depa dengar ni macam ulangan je lah. Tetapi bagi yang mungkin yang tak dengan bahasa Arab, kita biasanya sebut hayy qayyum ni bila kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum di dalam riwayat Abi Umamah dalam Sunan Ibn Majah, dia kata Ismullahil A'zam fi thalathi suwar minal Quran. Nama Allah yang azim ini ada pada 3 surah dalam Quran. Dalam surah Baqarah, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surah apa? Ali Imran, jangan Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu lagi, wa anatil wujuh lil hayyul qayyum dalam surah Taha. Hayyul qayyum maksudnya Allah yang maha hidup. Bila satu orang berdoa ke Allah yang maha hidup, yang berbeza, yang sama sekali tidak. Kita hidup kita bergantung dengan kurniaan Allah. Allah yang maha hidup tidak memerlukan ruang untuk dia hidup, kerana ruang diciptakan oleh Allah. Tidak memerlukan masa untuk hidup, kerana masa dan ruang dicipta oleh Allah. Space dan time, ini yang menjadi perbalahan di kalangan ahli-ahli falsafah dan juga ahli-ahli fizik. Dan Tuhan yang mencipta ruang dan masa. Sebab itu Tuhan tidak terikat dengan sistem masa, dan Tuhan tidak terikat dengan ruang. Walaupun Tuhan boleh kejadian dan Allah boleh bertindak dalam masa dan berada di dalam ruang mengikut kehendaknya yang menguasai segala-galanya. Tetapi Allah Hayy, yang maha hidup. Bila satu orang doa dengan memanggil Ya Hayy, wahai yang maha hidup, Ya Qayyum, yang wahai yang mana seluruh kehidupan bergantung kepada kehidupannya. Hidup kita, apa saja yang ada dalam alam ini, bergantung kepada Hayy Qayyum. Hayyu Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Sebab tu lagi hamba tu menikmati menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebab dalam doa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, wahai Hayyu Qayyum, wahai Hayyul Qayyum. Allah memustajabkan doanya. Kata Abu Muhammad, dan 3 ayat ni merupakan nama Allah yang Maha Agung. Sesiapa yang doa dengannya mustajab. Mungkin kita tanya, kenapa kita doa tak mustajab? Kerana mungkin kita baru boleh indah di lidah,
kita belum indah dalam jantung hati kita. Untuk itu, untuk membolehkan manusia ini menikmati kalimah nama Allah, sehingga apabila dia sebut, mustajab. Ada hamba Allah, dia doa je mustajab. Macam Al-Bara bin Azif, aina kafaika ya Bara, mana dua tanganmu wahai Bara? Mustajab. Sahabat tahu dia doa mustajab. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi kata, alizzu biyadal jalali wal ikram. Kamu sentiasa lazimi dengan ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalal, wahai yang jalal. Sebab kita panggil Jalalatul Malik, Arab panggil, untuk raja. Jalal yakni wahai yang memiliki the honor of kemuliaan, pemilik segala kemuliaan, dan ikram kepada memuliakan. Kerana ada orang memiliki, tapi kita orang yang kaya belum tentu dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kalau Allah mulia, walaupun dia sapu sampah, dia mulia di sisi Allah. Sebab itu Allah Dzal Jalali wal Ikram. Allah itu yang memiliki kemuliaan, dan dia yang mengikramkan, yang memuliakan siapa yang dia kehendaki. Sebab itu Nabi kata sebut ya Dzal Jalali wal Ikram. Alidhu ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sehingga sehingga nama itu benar-benar terpahat dalam diri kita. Ketika itu mustajab doa kita. Mustajab. Sebab tu ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tapi ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Apa artinya Nabi SAW menyuruh kita membanyakkan istighfar? Sekalipun dah minta ampun dah. Kerana tak sama manusia ini. Kalau kita astaghfirullah, dan termasuk salah satu lafaz istighfar ialah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kenapa Nabi suruh istighfar banyak kali? Kerana manusia ni kalau sekali kadang-kadang astaghfirullah, dia tak rasa. Maksud tak seiring lidahnya dengan apa yang ada dalam diri dia. Tapi bila dia ulang 70 kali, bagi makna banyak dalam bahasa Arab, 100 kali. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, aku istighfar kadang-kadang sehari 1000 kali, sehingga Allah membukakan untuk aku apa yang tak dibuka. Sebab tu keajaiban istighfar yang banyak. Kerana lagi banyak orang tu istighfar, lagi makna permohonan keampunan itu terlekat di dalam jantung dia. Lagi banyak orang tu kata ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Bila dia melaziminya, kita akan melihat kemustajaban doa hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Sebab itu ada hamba Allah yang kita tengok dia doa saja mustajab. Dia minta saja dia dapat. Bukan kerana pengetahuan dia lebih pada pengetahuan kita, tetapi makna kalimah, makna nama Allah yang Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu asmaul husna, kamu doalah dia, mintalah ke Allah dengan menggunakan nama itu. Sebab itu ada faedah mempelajari asmaul husna. Maka ini dua nama yang besar. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau seseorang melaziminya, dia akan melihat keajaiban dalam hidupnya. Apa yang dikatakan mustahil oleh orang akan dia perolehi. Apa yang disangka tidak boleh oleh orang lain, dia akan mendapatkannya. Kerana dia bergantung kepada Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang menegakkan segala kehidupan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Dzul Jalali wal Ikram. Quran kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika
Zil jalali wal ikram. Bukan Tuhan saja berkat, tabarakasmu rabbika, maha berkat nama tu. Nama tu berkat. Quran kita tahu, maha berkat nama Zil jalali wal ikram. Nama tu. Bukan zat saja, nama tu berkat. Tu tabarakasmu rabbika Zil jalali wal ikram. Nama itu berkat. Sebab itu orang kata, ya Zal jalali wal ikram, ya Zal jalali wal ikram. Mustajab. Tak perlu manusia pergi cari buku senjata untuk lebay, rahsia petua untuk guru, macam mana nak bagi jadi benda pelik-pelik. Quran telah mengajar, sunnah telah mengajar kita. Hari-hari pun kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mudah-mudahan insya-Allah kita melazimi dua nama ini dan kita akan melihat keberkatan nama ini dan keajaibannya di dalam kehidupan kita insya-Allah. Menjunjung kasih pada duli-duli tuanku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.